Oke, assalamualaikum dan selamat petang semua. Oke, hari masih kenal cikgu kah? Masih. Oke, baiklah, masih kenal cikgu ya. Oke, kamu semua sehat? Sehat. Oke, sehat. Oke, nama cikgu Kasmi bin Rasaya. Oke. Hari ini Tanggal 12 bulan 2 2021. oke. Good. Bagus. Oke, baiklah. Oke, hari ini semua hadir. Hadir. Oke, hadir ya. Oke. Kamu tahukah kita punya kursus? Tahu? Tahu. Apa dia? TE-111-1 titik bertindih 2012 Yes. 2012. Oke, 2012 ya. Oke, sebelum itu cikgu mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak beritahu kamu lah ya tentang jaga jarak, SOP lah, pandemik ni kan. Kalau sekarang kan pandemik ni, jaga jarak, selalu pakai sanitizer ya, begitu. Oke, sebelum tu cikgu mau kamu bagi perhatian ya sebelum sesi pembelajaran. Oke, cikgu mau kamu berdiri. Oke, mudah-mudahan kamu punya tangan apa semua ya. Oke, baiklah. Oke, cikgu mau kamu kumpul kamu punya sampah sarap tuh. Oke, Kamu punya cikgu. sampah-sampah untuk sebelum sesi pembelajaran kita mulakan. Oke, sebelum tu cikgu nak bagi tahu kamu lah. Cikgu nak bagi kamu sedikit tentang pengalaman cikgu ya. Cikgu dulu seorang tukang jahit. Jadi pengalaman di sini ya, kita kalau tukang jahit ni kita menjahit bersama majikan dan juga kita buka kedai sendiri. Okey, kebaikan kalau kita buka kedai sendiri, kita dapat apa ni? Kita punya hasil yang lumayan lah. Kalau kita dengan majikan, kita apa yang kita dapat? Kalau dengan majikan, kita ikut kata majikan, kita kena ikut perintah majikan, kena siapkan kita punya tugasan yang dia bagi ya, macam baju yang kita jahit ya, kelas. Okey, tajuk kita pada hari ini apa dia? Proses melakar pola t-shirt. Okey, itu tajuk kita ya.
Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini ya kelas, iaitu proses melakar pola t-shirt. Okey. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada tiga tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nyatakan jenis keperluan melakar pola t-shirt. Okey, yang kedua, terangkan jenis simbol melakar pola t-shirt. Ya, kamu boleh rujuk slide cukup banyak. Okey, ketiga, jelaskan tata cara pemeriksaan kualiti lakaran t-shirt. Okey, cikgu mau bagi tahu dulu tentang pengenalan lakar pola t-shirt ya. Okey, lakaran pola t-shirt merupakan proses bagi melakar pola berdasarkan ukuran pada borang ukuran pelanggan yang telah diambil mengikut fashion pelanggan. Ia sangat penting dibuat sebelum memulakan proses memotong kerana sekiranya menghadapi sebarang kesilapan, ia boleh diperbaiki dan diperiksa terlebih dahulu bagi mengelakkan kesilapan memotong fabrik. Pola juga mempunyai tanda basi jahitan dan potongan setiap bahagian. Okey, boleh kamu faham di sini tentang dia punya pengenalannya? Okey, sebelum kita proses memotong kain, kita kena buat pola dulu. Terlebih dulu ya, lakar pola. Selepas kita melakar pola, kita ambil ukuran yang kita sudah ukur. Okey, ukuran pelanggan. Lepas tu kita boleh buat pola sebelum proses seterusnya ya. Kelas? Ya. Okey, jenis keperluan lakar pola t-shirt. Okey, di sini ada 4 jenis ya. Okey, ada 4 jenis keperluan lakar pola ya. Kamu boleh nampak slide yang cikgu tunjukkan ya. Okey, pertama adalah pita ukur. Okey, pita ukur ini mempunyai pelbagai jenis, fashion dan warna ya. Terdapat angka nombor pada garisan tertentu. Okey, pita ukur ni dia terdapat 2 angka. Dia punya nombor 1 cm dan inci. Okey, kalau cikgu guna inci ya. Okey, digunakan mengukur badan pelanggan. Okey, pita ukur ini fungsi dia digunakan mengukur badan pelanggan. Okey, cikgu mahu pita ukur tersebut tidak mahu yang macam lama sudah, seelok-eloknya yang baru ya pita ukur tu. Sebab pita ukur tu kena yang tidak macam dia macam menggeleber apa ya. Sebab kita mau ukur badan pelanggan. Okey. Seterusnya keperluan lakar pola seterusnya adalah kertas pola ya. Okey. Kertas pola, tahu kan, brown paper. Okey, mempunyai pelbagai jenis fashion dan warna. Okey, kertas pola ni ada warna kuning dan juga warna putih, iaitu kertas mahjong. Tapi dia yang besar ya. Okey, kedua, digunakan tempat untuk melakar pola pakaian. Okey, kertas mahjong ni ialah untuk melakar pola yang kita hendak lakar ya, seperti dalam tajuk kita t-shirt ya. Okey, keperluan seterusnya ialah pembaris. Okey ya, kamu boleh nampak slide cikgu. Pembaris mempunyai pelbagai jenis fashion. Okey, kamu boleh nampak gambar raja dia tuan. Terdapat angka nombor pada garisan. Okey, di sini kamu boleh nampak yang cikgu cakap tadi, di sini adalah guna inci ya. Ini adalah cm, centimeter. Okey, seterusnya digunakan menggaris lakar pada bahagian pola. Itu adalah fungsi kegunaan pembaris untuk
melakar pola ya, supaya kita punya pola tidak bengkok-bengkok. Jadi itulah ada gunanya pembaris. Oke, seterusnya kapur penanda. Oke, di sini kapur penanda mempunyai pelbagai jenis, kualiti dan warna. Oke, kapur penanda ini ada pelbagai warna ya, ada biru, ada kuning, ada putih. Oke, kapur penanda ini digunakan untuk menanda pada fabrik yang diletakkan pada pola. Oke, di sini cikgu nak bagi tahu kamu kenapa ada pelbagai jenis dia punya kapur penanda ya. Oke, sebelum kita menanda kita punya fabrik, kita hendaklah guna kapur yang ikut kesesuaian pada fabrik. Oke, contoh, kalau fabrik dia warna biru, sesuaikah dia punya kapur warna biru? Tidak kan? Tidak. Oke. Kalau ikutkan fabrik warna biru, kita gunakan seelok-eloknya kapur berwarna putih atau kuning atau merah. Oke, itu adalah kapur penanda. Oke, seterusnya kita yang kedua adalah terangkan jenis simbol melakar pola t-shirt ya. Oke, di sini cikgu nak terangkan jenis simbol melakar pola t-shirt. Oke, kamu boleh nampak slide ni. Oke, pertama ira lurus ya. Oke, ira lurus panduan arah kedudukan pola pada fabrik mengikut kesesuaian pola dihasilkan memanjang pada pola. Okey, panduan arah kedudukan pola pada fabrik. Okey, ira lurus ni kamu kena ikut ira kain ya. Mesti ambil yang sama. Kalau kamu ambil ira lurus, kena ikut ira lurus juga. Tidak boleh juga kamu pertama step bahagian hadapan kamu buat ira lurus, lepas tu bahagian belakang kamu buat ira melintang. Tidak sesuai ya. Kena ikut ira lurus. Okey, kedua mengikut kesesuaian pola. Okey, pola kamu kena ikut pola ya. Kalau kamu buat pola tadi tu ira lurus, dia lurus, buat lurus lah. Kalau dia ira melintang, melintang ya. Boleh faham? Boleh. Okey, dihasilkan memanjang pada pola. Itu adalah ikut pola tu. Kepanjangan pola dia macam mana kita buat ya. Okey. Untuk seterusnya tanda lipatan mempunyai pelbagai jenis simbol yang berbeza tetapi fungsi yang sama diletakkan tepat pada lipatan fabrik. Okey, di sini mempunyai pelbagai jenis simbol yang berbeza tetapi fungsinya yang sama. Okey, dia punya tanda lipatan ni adalah untuk seperti lengan ya, lengan untuk kita lipat ya. Okey, diletakkan tempat pada garis lipatan fabrik. Okey, untuk fabrik ya. Kamu boleh faham? Okey, yang ketiga, jenis simbol yang ketiga adalah garisan menggunting. Okey, garisan menggunting dihasilkan seperti garisan putus-putus ditanda pada fabrik atau pola yang perlu dipotong. Ketika memudahkan bagi di mana perlu dipotong gunting. Okey, di sini dihasilkan seperti garisan putus-putus. Okey, di sini adalah garisan putus-putus adalah untuk kamu tanda, untuk kamu gunting ya. Okey, seterusnya ditanda pada fabrik pada pola atau pola yang perlu dipotong. Kamu kena tanda lah ya terlebih dahulu sebelum kamu potong pola. Okey, yang ketiga pula memudahkan lagi bagi di mana perlu dipotong atau digunting. Dia memudahkan kamu lah ya untuk kamu potong kamu punya fabrik nanti. Okey, kamu boleh faham? Itu yang simbol yang menggunting, garisan menggunting. Okey, seterusnya adalah 4 garisan basi jahitan. Okey, mempunyai jarak antara garisan potongan pola memudahkan proses jahit. Tapi sekiranya mempunyai basi pada fabrik mencantikkan
lagi pakaian. Okey, di sini garisan basi jahitan menunjukkan jarak antara garisan potongan pola ya. Kamu boleh faham potongan pola ni yang ada basi dia lah sebelum kita jahit. Okey, memudahkan proses jahit tepi. Okey, memudahkan proses menjahit tepi ni yang kamu memudahkanlah untuk kamu kalau nanti jahit tepi kan, dan mencantikkan pakaian. Okey, mencantikkan pakaian lagi supaya garisan basi jahitan ni perlu adalah setiap kita sebelum menjahit. Okey, seterusnya adalah MCTA yang ketiga. Tata cara, jelaskan tata cara pemeriksaan kualiti lakaran t-shirt. Okey, di sini garisan lurus. Okey, tata cara pertama garisan lurus. Okey, garisan lurus merupakan garisan yang penting harus ditanda pada fabrik semasa proses melakar pola dilakukan. Ya. Okey, kedua, menjahit mengikut garisan lurus yang telah ditanda pada fabrik. Okey, di sini kamu membuat garisan lurus yang telah kamu tanda pada fabrik ya. Okey, yang ketiga, memudahkan menjahit mengikut basi jahitan. Okey, untuk memudahkan kamulah yang ada basi jahitan untuk kamu menjahit nanti. Itu adalah garisan lurus. Okey, kedua, ketepatan pada basi jahitan. Okey, pertama, memastikan kain digunting mempunyai basi jahitan. Okey. Okey, di sini kamu mesti ada basi jahitan untuk sebelum kamu menggunting. Okey, kedua pula memudahkan jahit tepi pada fabrik. Okey, di sini memudahkan kamu menjahit tepi pada fabrik ya. Okey, yang ketiga, memastikan jahitan yang tidak dijahit tepat pada tanda basi jahitan. Okey, memastikan jahitan ini maksudnya memastikan kamulah untuk menanda pada basi jahitan yang kamu hendak jahit nanti ya. Itu adalah ketepatan pada basi jahitan. Okey. Seterusnya, tata cara yang kekemasan pemeriksaan kualiti lakaran t-shirt. Yang ketiga, ketepatan menggunakan pola. Okey, pastikan pola siap mengikut ukuran pelanggan. Okey, di sini adalah pastikan kamu membuat pola ngam-ngam yang kamu ikut ukur pelanggan tersebut ya. Okey, kedua pula memeriksa semula pola yang telah siap digunting mengikut ukuran pelanggan. Okey, kamu kena di sini maksudnya kamu kena periksa pola yang kamu gunting sebelum digunting mengikut ukuran pelanggan. Okey, ketiga, pakaian yang siap dijahit mengikut ukuran pola. Okey, kalau pakaian kamu sudah siap kamu jahit, kamu kena ukurlah ya. Kamu kena ukur dulu baju yang sudah kamu siap. Kalau ngam ukuran dia tu okey, ngam lah tu cantik sudah, ngam. Okey, yang keempat, simbol pola. Okey, simbol pola yang telah dilakar mempunyai simbol pola. Okey, kamu boleh tahu kan simbol pola tadi yang cikgu cakap tu? Okey, ya, kamu boleh tahu, sudah cikgu bagi tahu tadi. Okey, seterusnya simbol pola ditanda mestilah betul agar tidak silap dipotong. Okey, kamu kena ikut simbol tadi. Kalau simbol tidak garisan lipatan putus, tandanya tidak putus ya. Okey, ketiga, memudahkan kita menggunting fabrik dengan betul. Okey, rumusan di sini kita dapat mempelajari dan menguasai lagi cara melakar pola dengan lebih mendalam. Kita juga dapat mengetahui keperluan dalam melakar pola agar kita dapat memulakan proses lakaran pola mengikut fashion. Selain itu, kita juga memahami maksud melakar pola dengan lebih lagi dan dengan mudahnya kita melakar pola mengikut fashion terkini. Dalam proses melakar pola, kita perlulah mengetahui lebih mendalam lagi apa yang dimaksudkan dengan lakaran pola bagi memudahkan kita untuk membuat pola pakaian tersendiri. Okey, itu adalah rumusan dia ya. Okey, sebelum tu
di sini cikgu nak edarkan kertas penerangan ya. Okey, cikgu edarkan kertas penerangan. Okey, cikgu mau kamu faham kertas penerangan tu ya. Ya, kamu cikgu mau kamu faham kertas penerangan. Kertas penerangan tu yang ada pada slide. Ya. Okey. Okey, kamu fahamkah kertas penerangan yang cikgu bagi tu? Faham. Okey, kertas penerangan tu mempunyai 6 muka surat ya, yang bercetak. Okey, di sini cikgu nak uji kepahaman kamu sampai mana, nak uji minda kamu ya, uji minda kamu ya untuk kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu nak bagi kamu soalan lah, nak uji minda kamu. Berikan 2 jenis keperluan lakar pola. Baris dan kapur penanda. Okey, betul. Okey, terima kasih ya. Dapat menjawab dengan betul, iaitu pembaris dan juga kapur penanda. Okey, di sini kamu bagi jawapan betul, kamu ambil perhatian cikgu semasa mengajar. Terima kasih ya, menjawab dengan betul. Okey, untuk yang kedua, soalan kedua, cikgu nak bagi soalan kedua ya. Okey. Senaraikan simbol melakar pola. Pertama, ira lurus. Kedua, tanda lipatan. Okey. Ketiga, garisan menggunting. Keempat, garisan basi jahitan. Okey, betul. Okey, itu adalah tanda ira simbol melakar pola. Minta maaf ya. Okey, kamu jawab dengan betul. Itu bermaknanya kamu ambil perhatian semasa cikgu mengajar. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak bagi kertas tugasan, ya. Okey, kertas tugasan ni cikgu nak kamu baca kertas tugasan tersebut dengan teliti, baca soalan dan fahami soalan. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya dengan cikgu ya. Okey, cikgu. Okey. Okey, kertas tugasan tersebut soalan dia ada dalam pembelajaran kita ya. Kamu jawab. Okey. Kertas tugasan tu cikgu mau kamu antar esok sebelum kelas mula jam 8 pagi di atas meja cikgu. Okey, siapa ketua kelas kumpul kertas tugasan esok antar di meja cikgu ya. Kalau cikgu tiada, letak saya di atas meja cikgu. Baik, cikgu. Okey. Sebelum itu, cikgu nak bagi tahu kamu sesi pembelajaran kita ni. Okey. Tercapai tak sesi pembelajaran kita pada hari ini? Tercapai. Okey. Nyatakan jenis keperluan melakar pola t-shirt. Tercapai tak? Tercapai. Okey, tercapai. Bagus. Okey. Kedua, terangkan jenis simbol melakar pola t-shirt. Tercapai tak? Tercapai. Okey, bagus. Ketiga, jelaskan tata cara pemeriksaan kualiti lakaran t-shirt. Tercapai. Okey, tercapai. Okey. Baiklah. Apa yang kamu pelajar hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, kamu ambil perhatian, semua tercapai ya.
Okey, sebelum tu apa yang kita belajar hari ini ialah untuk memudahkan kamu lah ya, memudahkan kamu untuk melakar pola ya. Sebelum tu melakar pola. Pola ni sangat penting. Kalau kamu sudah mengambil ukuran, jadi kena membuat pola. Pola adalah untuk supaya kamu tidak membazir apabila memotong fabric ya. Okey. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran pada hari ini, cikgu nak bagi tahu kamu, kamu kena bersedialah untuk tajuk pada minggu depan ya. Okey. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu tajuk minggu depan adalah memotong fabric t-shirt ya. Okey. Okey, kamu ada apa-apa soalan? Tiada, cikgu. Okey, tiada. Okey, baiklah. Okey, cikgu nak tanya soalan sama kamu. Okey, berikan dua jenis keperluan melakar. Baris dan kapur penanda. Okey. Ngam, pembaris dan juga kapur penanda. Okey, cikgu saja nak uji minda kamu ya. Okey. Sebelum tu untuk mengakhiri kelas kita, kamu boleh tahu kan sesi pembelajaran kita pada minggu hadapan? Tahu. Kan? Okey. Cikgu mahu kamu bersiap-siap lah ya untuk sesi pembelajaran kita pada minggu hadapan. Cikgu tidak mahu kamu sambil bermain-main ya. Kalau cikgu untuk tajuk seterusnya ya, cikgu mahu kamu ambil perhatian lah untuk tajuk minggu hadapan ya. Okey, sebelum tu sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kerana hadir kelas cikgu. Sekian dan terima kasih. Sama, cikgu.